Coding on progress. Alright. Oke. Sudah nampak screen sekarang? Nampak. Oke, cikgu akan bagi masa kamu untuk buat soalan ini. Oke, ini adalah basic daripada tingkatan cikgu tidak silap dalam tingkatan 3. Oke, tingkatan 3 kamu nak belajar ini dan cikgu mau kamu try buat soalan ini. Boleh? Oke. Oke. Try buat dahulu, nanti kita akan bincang. Cikgu bagi masa 5 menit lah, sebab soalan ini sebenarnya 5 menit saja. First, cikgu mau kamu power dulu nih benda. Oke, baru kita masuk kepada yang bab 6 nih. Sir, mana sudah screen? Nah, terus screen. Siap. Oke, nampak sekarang? Oh, ada sudah. Alright. Oke, sekarang nampak? Beritahu kalau tidak nampak. Oke. Saya hilang nih, Sir. Kenapa? Pada hilang? Kalau saya punya Maksudnya macam mana hilang dia tuh? hitam. Oke. Wah. Oke. Saya screenshot lah. Oke, kejap. Sekarang? Ada. Oke, kalau sekarang? Ada. Oke, sudah siap? Iya. Belum lagi. Alright.
Okey, cikgu bagi masa 3 minit lagi. Okey, 2 minit lagi. Satu minit lagi. Okey, masa menjawab telah tamat. Okey, so kita akan bincang. Okey, cikgu mau tanya Aiman, untuk soalan A, namakan sisi berikut. AB adalah apa? Sisi apa? Bertentangan. Sisi bertentangan atau sisi tentang. Okey. Haris, untuk BC sisi apa? Apa nih? Sebelah. Okey. Sebelah. Sebelah ataupun kalau dalam BI dia apa? Huruf apa? Huruf Adjacent. adjacent. ADJECN adjacent. Adjacent. Okey. Danish, untuk yang C tu? AC? Lupa tidak apa. Hypotenuse. 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 Okay. Hypotenuse kah hypotenuse? Hypotenuse. Oh. Hipo. Kalau Hypotenuse. PM dia hypotenuse. 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 Okay. So itu adalah untuk AC. Okay. Untuk soalan C pula. Soalan B. Okay. Soalan B. Okay. Untuk sin, apa dia punya formula? So. Cuma tanya Haris. Sin, apa formula dia? SOH. Hah? Apa nih? S. Halo. Opposite. S. Hah? Opposite.
Opposite sama hypotenuse. SOH kan? Ah, ah. Oke kah suara Ciko? Oke, oke. Halo? Halo? Halo. Halo. Dengar nggak? Halo, halo, halo. Halo. Ada clash. Halo? Halo. Ya. Halo. Ya. Halo? Halo. Dengar Ciko? Dengar, dengar. Dengar. Boleh? Boleh dengar? Boleh, boleh. Dengar. Nah, clear. Oke. Oke, Haris. Scene apa? Opposite. Aku jawab. Ciko rasa sebab apa ini? Bentar, sebentar. Opposite kah opposite? Opposite. 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 Hypotenuse. Oke, Heavy. dengar. 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 Nah, dengar ya. Oke, scene SOH kan? Ya. Betul? Oke, Ya. sosok opposite apa? Heavy. AB, hypotenuse apa? BC. AC, Hah? AC, AC. 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 Betul lah. AC. Oke. Oke. Cos, Eman. Ya. Eman? Cos. Ya, cikgu. Astaga. Oke. Cos apa? Cos Apa dia punya formula? K. So, lepas tu K. E. KE apa? Uh, KE? adjacent. Cikgu dengar? Cikgu lag. Ya. KH kan? Ya, ya. KH. Oke, KAH. Halo? Ya. Hello? Halo. Cuy, tukar wifi dulu lah. Oke, Pak, sudah tuh, cikgu. Sebentar. Oke, dengar? Dengar. Dengar. Dengar? Dengar. Testing suara 1 2, testing mic. Dengar. Alright. Oke, KAH K. Oke, E apa? E. Ya. Adjacent apa dia punya sisi? Nama sisi dia. Adjacent BC. Oke, lepas tu H apa? H. AC. SC. Oke, good. Oke, Dinesh. Tan Ya. apa? Tentang dengan sebelah. Tan apa tan? Tentang sebelah. Si. Tentang dengan sebelah, yaitu O dengan E kan? Iya. Oke, O adalah AB. Lepas tu A adalah BC. Betul? Iya. Alright. So ini adalah untuk soalan B. Alah, datang sudah dorang apa? Cuma kasih tutup dulu pintu nanti. Pusing nanti. Cikgu ngelek juga. Boleh bagi cikgu dalam 1-2 minit? Boleh. Ya, cikgu apa dulu? Cikgu ada di bawah tuh, ada orang minta tolong technical. Ya, Oke. Pak. Alright.
Oke. Alhamdulillah. Okey, cikgu kembali. Okey. Okey, soalan cikgu. Oke. Alright. Berat juga naik tangga. Matilah. Okey. So untuk soalan yang the next page. Okey, kalau kamu tengok soalan ni. OQON 13 12. Apa maksud dia ni? OQ panjang dia 13, ON panjang dia 12. Okey. Alright. Okey, so kalau sini 13, sini 12 kan? Ya, Jadi QN berapa? 25. 25. Okey. Sini panjang dia 25. Okey, kalau sini panjang dia 25, MQ berapa? 24. Betul. Macam mana tahu 24? Kira. Guna Teorem Pythagoras. guna teorem Pythagoras. Ingat tak? Okey. Teori Pythagoras Pythagoras. Okey, jadi Pythagoras mengatakan teori dia adalah A square tambah B square sama dengan C, di mana panjang MQ tambah dengan MN sama dengan NQ. Okey. Jadi kita boleh cakap MQ kuasa 2 tambah dengan MN kuasa 2 sama dengan NQ kuasa 2. Okey. Jadi kita mau cari MQ sekarang. Yang ini kita ada MN adalah 7 kan, betul? Ya. Okey. Lepas tu sama dengan NQ adalah 25. Okey, dan ini pergi sebelah. So MQ kuasa 2 sama dengan 25 kuasa 2 tolak dengan 7 kuasa 2. So dapat berapa ni? Saya cuba tanya Aiman. Aiman, 25 kuasa 2 tolak 7 kuasa 2 berapa? Ya, dapat cikgu. 25 kuasa 2 Aiman, 7. Ya cikgu, jawab ya. okey, cuba kira. Dapat Oh ya, Oi. cikgu mau buka teori Pythagoras lagi. dapat Berapa? apa cikgu? Dapat 30.000. Wih, besar juga punya 30. Oh, tolak Bu. Oh, aku darab cikgu, sorry cikgu. 25 kuasa Alah. 2
Tolak 25 kuasa 2. kuasa 2. Jadi 7 kuasa 2 sama dengan 576. 576. Okey, betul. Lepas tu kuasa 2 bawa pergi sebelah, dia akan jadi apa? Dia akan jadi kuasa 2. Masih ingat? Kuasa 2 pindah ke sebelah, jadi punca kuasa 2. kuasa 2. Punca kuasa 2. Okey, cikgu mau tanya Haris. Haris, coba cari ni. Punca kuasa 2 berapa? Punca kuasa 2 bagi 576. 24. 24. So, panjang MQ adalah 24. Okey, sekarang cikgu mau buat A dahulu. Sin. Ya, cikgu dengar. Cikgu dengar. Oke. Okey. So, sin theta. Okey, theta berada di sini kan? Okey, sin theta. Okey, apa formula sin? Cikgu mau tanya cikgu mau tanya Dennis. Dennis tahu sudah ni. Okey, cikgu mau tanya Aiman. Aiman, formula sin theta. Sin. Sin theta. Sin apa? Apa formula dia? O H. OH. Ya. Saya ingatkan O aku bilang. H. Okey. Okey, opposite apa? Apa opposite di sini? Opposite dia Huruf apa? Op. Tengok theta. Apa tentang dia apa? Garis opposite garis dia- tentang dia mana satu? Q. Tengok pada garis M. segitiga yang theta ni. Mana satu opposite dia? OP. Okey. Kalau tidak MQ. lukis. Okey, lukis segitiga tu. Okey, kalau cikgu sarankan lukis segitiga tu. Ni. Okey. Lukis. Tak suara cikgu. Macam ni, lukis. Okey, sini adalah theta kan? Dia segitiga apa huruf di sini? Q, P dengan O, betul? Aman? Ya. Ya. Aman? O- Okey. So Ya. mana satu garis tentang dia? Mana satu sisi tentang dia? OP. Mana? OP. OP, tentang. Okey, mana satu sebelah dia? Dia punya sebelah Okey, sebelah QP. QP. QP, sebelah QP dan yang paling panjang adalah Hypotenuse. Hypotenuse. Hypotenuse, apa nama garisan dia? S. Tan. Hypotenuse apa nama garisan dia? Mana S ni? O. Apa tan ni? OQ, ini hypotenuse. Okey, jadi O adalah OP kan? Betul? Ya. Dan H adalah H adalah H. QO. Okey, QO atau OQ. Okey. So macam gitu saya akan buat. Boleh? Boleh. Okey. So cikgu mau tanya, OP berapa nilai dia? Tengok, OP berapa panjang dia? Kalau tengok daripada lukisan biru tu. 13. OP 12. OP berapa? 12. 12. OQ berapa? OQ 13. Alright. So 12/13. Ini yang kamu kena buat sebenarnya. Lepas kamu label, kamu kena tulis dia punya nilai. Okey, boleh? Boleh, sir. Boleh, Man? Boleh, sir. Alright. Okey, sekarang kita pergi kepada B. Silva. Ya, cikgu dengar juga. Okey. Sin alpha. Okey, sin alpha cikgu mau tanya Haris. Haris. Oke. Alright. Okey, sin alpha. Macam mana kamu tengok yang alpha punya segitiga kan? Ya.
Alright. Okay, so sini adalah alfa. Okay, lepas tu kalau boleh lukis balik kah? Lukis balik sebaik-baiknya. Okay, sekarang saya mau tanya. Untuk alfa nih, tengok pada sudut alfa, mana satu sudut tentang sisi tentang dia? MQ. Hah? Q. Apa yang di bawah? Sabar. Okay, Q. Lepas tu atas dia apa? M. M apa? MQ kan? Ya. MQ ni apa? MQ apa? Tentang. Okay. Okay. Lepas tu sebelah dia mana? MN. Okay. Hypotenuse mana? NQ. NQ. Okay. Sin alpha. Okay. Sin apa formula dia? So. So, OH. SO. SOH. Alright. O opposite apa? Okay. Opposite. Apa nama garisan opposite dia? MQ. Okay. Dan hypotenuse apa nama garisan dia? NQ. NQ. Okay. MQ panjang dia berapa? NQ 25. MQ 24. Okay. NQ berapa? 25. 25. Okay. So boleh ya? Boleh. Okay. So bila disuruh cari nilai, kamu kena buat macam gini. Buat step by step. Jangan kamu terus cari jawapan. Okay. Kalau boleh kamu lukis. Alright. So I hope, cikgu harap kamu boleh buat soalan macam gini. Ini adalah asas. Jadi apa yang cikgu mau kamu. Okay. Sekarang kita baru masuk kepada silibus tingkatan 5. Jadi cikgu akan tunjukkan apa yang kamu akan belajar selepas ini. Okay. So, okay, bab 6 nisbah dan graf fungsi trigonometri. Okay, jadi dalam topik 6.1 kamu akan belajar nilai sinus, kosinus dan tangent bagi sudut theta, di mana theta berada 0 hingga 360 darjah. Okay. Bentar. Okay, akan tetapi, okay, kalau kamu tengok, sebelum ini kita belajar mengenai segitiga. Okey, kalau kamu perasan nilai theta ni, okey, sudut theta yang kamu belajar sebelum ni masa tingkatan 3, sudut dia adalah di antara, okey, Dennis, kamu tanya, di antara berapa sampai berapa? 0. Kalau kamu tengok, 0. 0 hingga berapa darjah? 90. Okey, adakah dia boleh sampai 90? Tidak boleh kan? Tidak. Okey, dia sampai 90 darjah. Okey, yang ini cikgu boleh padam di sini. Okey, dia sepatutnya kurang daripada 90 darjah. Kenapa? Sebab sini ada 90 darjah. Jadi kamu tidak boleh cari nilai lebih daripada 90 darjah. Ini yang kamu belajar masa tingkatan 3. Okey, tapi untuk silibus tingkatan 5, kamu akan belajar lebih daripada 90 darjah. Maksudnya kamu akan belajar sampai, okey, kamu akan masuk ke 180. Lepas tu buat satu pusingan, kamu akan dapat 360. Ini yang kamu akan belajar dalam tingkatan 5. Alright, so ini cikgu kasih tunjuk saja apa yang kamu akan belajar. Okay, so seterusnya cikgu akan lukis. Okay, so berpandukan graf yang cikgu lukis tadi, kamu kena ingat jenis graf ni. Okay, graf ni kamu kena ingat dia adalah graf sarta Cartesian. Okay, dan dia ada satu pecahan bagi graf ni yang kamu kena faham di sini. Okay. Apa yang kamu kena, okay, first thing yang kamu kena faham adalah, okay, graf, okay, kita punya yang graf yang yang trigonometri ni, dia bergerak daripada paksi X yang di sini. Okay, maksudnya pergerakan dia adalah dari lawan arah jam. Okay, macam gini. Starting daripada ini, kita pusing, kita lawan arah jam. Ini dikira sebagai satu bulatan penuh, iaitu 360. Okey, jadi kalau kamu tengok setiap sudut ni dia adalah 90 darjah, betul? Ya. Okey, 90 darjah. Kalau kamu tengok kotak satu sebelah sini, sebelah atas tu, okey, ini, okey, kalau ini kamu tengok 90 darjah, ini pun kamu tengok 90 darjah, semua 90 darjah.
Okey, jadi 90 darjah kalau kali 4 berapa? 360. 360. So that's why bulatan, kalau bulatan sudut darjah dia adalah 360 sebab dia mempunyai pecahan 4 90 darjah. Okey. So kalau kamu pernah bertanya kenapa bulatan dia punya darjah 360? Sebab ini. Okey, dia punya pecahan tu. Okey. Dalam trigonometri ni kamu kena faham setiap pecahan ni ada nama dia. Okey. So bermula daripada first kali ini kita panggil dia sebagai kosong darjah. Okey. Sehingga 90 darjah. Okey. Kosong darjah hingga 90 darjah putaran yang pertama ini kita panggil dia sebagai sukuan 1. Okey, sukuan pertama. Okey, kamu kena faham nih. Sukuan 1 yaitu di mana nilai theta ataupun sudut tu adalah di antara 0 hingga 90 darjah. Okey, boleh? Boleh, cikgu. Okey, itu adalah sukuan 1. Ini yang kamu belajar masa tingkatan 3. Kamu hanya belajar pada sukuan 1 sahaja. Okey, bila masuk tingkatan 5, kamu akan belajar kepada sukuan seterusnya daripada 90 darjah hingga satu garis lurus adalah berapa darjah? Satu garis lurus berapa darjah? 180. 180. Dan 90 hingga 180 ini kita panggil dia sebagai sukuan 2. Okey, sukuan 2 di mana nilai theta itu berada di 90 darjah sehingga 180 darjah. Okey. Sekarang kita 90 180. Okey, selepas 180 rasa-rasanya di bawah ni berapa? 270. Okey, 270. Kenapa 270? Sembilan puluh kali 3. 90 kali 3. Okey, betul. Ataupun 180 tambah dengan 90. Okey, either tu boleh guna. Dan ini kita panggil dia sebagai sukuan 3. Okey, sukuan 3 iaitu di mana nilai theta berada di 180 sehingga 270. Okey, lepas tu 200 berapa? 270 ni sampai berapa darjah? Tambah 90 berapa? 360. Berapa? 360. Okey. 360. So maksudnya ini sukuan ke berapa? 4. Sukuan 4. Okey, so nilai theta adalah di antara 270 sehingga 360. Okey. Cikgu mau bagi tahu kamu satu benda. Nama sukuan ni kamu kena ingat ah. Kamu kena ingat. Sebab kenapa? Kadang-kadang soalan dia boleh tanya macam gini. Okey? Cari nilai theta, okey, cari nilai tan theta di mana nilai dia berada di sukuan ketiga. So kadang-kadang dia boleh tanya begitu. Okey? Dia punya soalan boleh tanya macam gini. Okey, contoh soalan, okey. Cari nilai bagi tan theta, okey, pada sukuan ketiga. Okey, sukuan maybe kedua, ketiga atau keempat. Atau dia boleh tanya macam gini. Pada theta di antara, okey, dia mungkin cakap 180, okey. 180 darjah and then theta 270. Okey. Cari nilai cos theta. Okey. Yang ini kamu akan jumpa soalan macam ni. Dan macam mana aku kira? Don't worry. Once kamu tahu macam mana buat sukuan 1, semua ni no mantai. Itu saya cikgu boleh bagi tahu. Okey, kamu tahu buat sukuan 1 tadi yang kamu belajar yang cikgu bagi test tadi. Sukuan 2, 3, 4 jangan risau, boleh cari. Cuma kamu kena hafal beberapa benda lagi. Okey? So kamu kena ingat susunan sukuannya. Sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3 dan sukuan 4. Alright, boleh? Boleh. Boleh. Okey. So ini jelas ah?
Oke, Jelas. nanti cikgu akan uji kamu untuk yang nih. Oke, it's okay. So, ini kamu kena paham sejak 1, 2, 3, 4 nih. Oke, sekarang kita akan masuk kepada, oke, tadi sudah kita belajar pasal apa nih, sin konstan. Oke, sekarang kita akan masuk kepada apakah sifat-sifat bagi setiap nilai untuk sin, cos, dan tan pada setiap sukuan. Oke, kita akan guna graf yang sama. Cikgu tidak akan go through guna graf baru. Oke, tadi kamu sudah paham sukuan 1, 2, 3, 4. Sekarang kamu kena kenal setiap nih dia punya sin konstan macam mana dia punya nilai. Oke, kalau kamu perasan tadi sin konstan di sini yang kamu belajar tadi. Sin konstan semua nilai positif kan negatif? Positif. Oke, semua nilai positif. Oke, jadi sin kamu, cos kamu, dan tan kamu, oke, semua nilai di sini, sukuan 1, dia punya nilai dia adalah dalam positif. Oke, cikgu tulis positif. Jadi ini kamu kena take note. Oke, semua adalah positif. Oke, sukuan 1 ini yang kamu sudah belajar tadi. Oke, yang kamu sudah belajar 90 derajat ke bawah, semua sin konstan adalah positif. Oke, yang kedua. Kita tengok pada sukuan yang kedua. Ini kamu kena ingat dahulu, nanti kalau kamu akan paham bila kita masuk graf nanti. Oke, sukuan kedua sin konstan. Oke, kamu rasa siapa positif di sini? Bukan positif COVID kah? Oke. Kamu rasa siapa yang positif di sini? Sin. Cos. Oke, sin positif. Oke. Maka bila sin positif, yang lain adalah negatif. Oke, so kamu kena ingat pada sukuan kedua hanya sin saja positif. Cos dan tan adalah negatif. Oke. Apa fungsi dia ni nanti kita akan go through soalan, tapi cikgu mau kamu ingat saja. Sukuan 1 yang kamu belajar tadi, yang segitiga biasa, dia semua nilai positif. Sukuan 2 di mana 90 hingga 180 hanya sin saja positif. Oke, sekarang kita masuk sukuan ketiga. Oke, sukuan ketiga, kamu rasa siapa saja yang positif? Cos. Rasa-rasa. Oke, cikgu tanya Haris. Haris, siapa positif di sini? Cos. Oke, cos. Oke, Danish. Kamu rasa antara sin konstan pada sukuan ketiga siapa yang positif? Rasa-rasa lah. Oke, Aiman. Cos. Oke, cos. Oke, Danish. Cos lah. Oke, cos. Jawapan dia adalah tan. Oke, so kamu kena ingat sukuan ketiga tan yang positif. Oke, kenapa dia positif? Again, bila kita masuk graf nanti baru cikgu boleh explain kenapa dia positif. Oke, so hanya tan yang positif di sini. Oke, dan untuk sukuan yang keempat, kamu rasa siapa positif? Cos. Cos positif. Oke, so ini kamu kena ingat. Oke, apa guna dia nanti? Again, cikgu akan bagi tahu ada kegunaan dia. Oke, so negatif dan negatif. Alright, boleh? Boleh. Oke, untuk BI, untuk dalam dia kalau dalam BI cikgu boleh bagi satu. Oke, cikgu boleh bagi satu akronim dia. Oke, cara untuk hafal dia. Kalau dalam BM dia tulis sini SSTK. Dia SSTK maksudnya semua sin tan cos. Tapi cikgu guna BI. Okey, selalu kalau BI, kalau kamu tengok semua sini positif kan? Okey, kalau semua dalam BI apa? All. Perkataan semua. Kalau dalam BI huruf apa? All. Apa semua dalam BI? All kan? All. So all adalah positif. Sini adalah all. Okey, lepas tu sini yang positif adalah sin kan? Ya. Okey, lepas tu yang sini positif adalah tan, betul? Tan.
Dan sini yang positif adalah cos. Cos. Ataupun cikgu selalu cikgu akan guna huruf C. Huruf K lah. Cos. Oke, so akronim dia adalah, kalau kamu tengok di sini, oke, akronim dia cikgu akan guna gini, ASTK. Oke, maksudnya ASTK nih, E ini adalah all untuk untuk sukuan 1, untuk sukuan 2 hanya sin saja, untuk sukuan ketiga hanya tan saja, dan untuk sukuan keempat hanya cos saja. E ini adalah all. All adalah positif. Dan cara cikgu hafal untuk yang ini adalah gini. E adalah anak. Oke, S adalah saya. Oke. T adalah tak. K adalah kaca. Anak saya tak kaca. Anggap salah macam gitulah. Oke. Atau mungkin kalau yang perempuan dia baca Aiman saya tak apa. Menjahatkan gitu. Oke. Jadi kamu boleh guna ini. ASTK anak saya tak kaca. Oke, kaca kamu tahu juga kan kalau orang Sarawak dia musik kaca. Oke. So anak saya tak kaca. Anak E all positif. S saya sin. Oke. T tak. Oke. K kaca. K cos. Oke, kamu ingat saya itu. Anak saya tak kaca. ASTK. Boleh? Boleh. Oke, cikgu akan uji kamu, cikgu tutup ni slide. Oke, sekarang cikgu mau tanya. Sukuan ketiga. Cos positif atau negatif? Sukuan ketiga. Negatif. Negatif atau positif? Positif. Cos. Sukuan ketiga. Negatif. Negatif. Sebab sukuan ketiga siapa positif? Tan. Tan. Oke, STK. T adalah yang ketiga. Tan. Oke, cikgu mau tanya Haris dulu. Haris. Sin pada sukuan keempat. Positif, negatif? Negatif. Oke, siapa positif situ? Si cos. Oke, good. Oke, teacher mau tanya Aiman. Oke, cos pada sukuan kedua. Positif, negatif? Sukuan kedua. Negatif. Negatif. Siapa positif situ? Sin. Oke, good. Oke, Danish. Oke. Tan pada sukuan keempat. Positif, negatif? Negatif. Siapa positif? Cos. Oke, good. Oke, cikgu mau tanya Haris. Oke, bagi tahu cikgu, siapa positif pada sukuan pertama? Semua. Oke, good. Oke, Aiman, siapa positif pada sukuan ketiga? Tan. Oke, good. Oke, itu yang cikgu mau dengar. Oke, so ingat bendanya, ASTK. Oke, nanti kamu akan tengok, kenapa bukan ikut urutan? Kenapa sin lepas tu pergi tan? Sebenarnya sin pergi cos kan? Ya. Oke, nanti kamu akan tengok graf dia nanti. Oke, so cikgu mau kamu ingat sejak ASTK ni. Sukuan 1, 2, 3, 4. So ingat juga dia punya sudut-sudut tu. Ingat, sukuan 1 0 hingga 90 darjah. Sukuan 2 90 hingga 180. Sukuan 3 180 hingga 270. Sukuan 4 270 hingga 360. Oke. Dan setiap ni kamu kena ingat juga dia punya sifat. Oke. Nanti in the between cikgu bagi soalan, cikgu akan tanya kamu. Sukuan 1 2 3 4 ni. Oke. Boleh? Boleh. Oke. Ini first thing yang cikgu mau kamu cari. Sebab once kamu tahu benda ni, apa-apa pengiraan selepas ni tidak ada masalah. Itu saya cukup cakap. Oke. Sekarang kita akan masuk kepada cikgu masuk contoh dulu lah. Oke. Kenapa dia bagi perpuluhan? Coba cek dulu. Sebentar. Oke. Sekarang cikgu akan bagi satu contoh. Cikgu mau kamu buat nih contoh. Cikgu bagi contoh pertama dulu. Oke, cikgu akan bagi apa yang kamu kena cari sebenarnya contoh pertama. And then kedua, ketiga dan keempat kamu kena tentukan, cikgu akan random tanya. Oke, sebagai contoh, soalan dia boleh tanya macam gini. Oke, tentukan sama ada
Oke, sama ada yang berikut. Oke, setiap yang berikut bernilai, bukan bernilai juta, bernilai positif atau negatif. Oke, so sebagai contoh A, cikgu bagi tan 137 darjah. Alright. So kalau dia bagi tan 137 darjah, okay, first thing kamu kena tengok. Okay. Jangan lu tengok tan. Okay, jangan lu tengok tan, tengok dulu 137. 137 terletak di mana? Jadi kalau boleh kamu lukis dahulu. Okay, sebaik-baiknya kamu lukis. Okay, cikgu lukis ini, and then cikgu lukis di sini pula. Okay, macam ni. Alright. Cikgu yang miring nih. Oke. Lepas tu kamu tengok 137 dia berada di Untuk buat dia punya sukuan first kali start daripada sebelah kanan atas. Oke, so cikgu kasih pusing. Oke, cikgu pusing. Oke, 137 dia pusing dia mesti lebih daripada 90 darjah. Oke, so cikgu agak-agak dia mesti di tengah-tengah di sini sebab dia tidak boleh sampai 180. Oke, jadi cikgu buat satu garisan di sini. Oke, sini adalah 137. Jadi cikgu assume sini adalah 137. Oke. And then cikgu tengok dia masuk pada sukuan ke berapa? Oke, dia masuk sukuan ke berapa nih? 2. Sukuan berapa nih? 1 2 3 4. 2. Sukuan kedua. Oke, sukuan kedua. Oke, pada sukuan kedua tangent adalah positif negatif. Negatif. Oke, so tangent ialah negatif. So itu saja kamu kena tentukan. Tangent 137 ialah negatif. Ini yang jawaban cikgu mau kamu cari. Oke, boleh? Oke, sekarang cikgu akan bagi kamu masa try buat soalan ini. Oke, untuk B, sin 215. Oke, untuk C, cos 310 darjah. Dan untuk D, tangent 195 darjah. Oke, buat semua nih, cikgu bagi masa, sebab ini senang saja nih, cikgu bagi masa 2 menit. Oke, 2 menit untuk kamu buat, and then jawapan macam biasa kamu boleh conteng di sini, tapi cikgu akan bagi tahu siapa B, siapa C, dan siapa D. Oke, boleh? Oke, try buat sekarang. Buat B, C, dan D. Cikgu akan random pilih siapa buat B, siapa buat C, siapa buat D. Jadi kamu kena try buat semua. Oke, cikgu bagi masa 2 menit lagi lah. Cikgu kasih tambah ekstra.
Alright, sudah siap? Sudah. Oke, sudah siap Pak? Oke, kalau sudah siap, cikgu mau. Oke, untuk soalan B, Haris yang buat. Oke, untuk soalan C, cikgu mau Danish yang buat. Untuk soalan D, cikgu mau Aiman yang buat. Oke, kamu boleh conteng screen kamu? Boleh. Oke. Saya conteng screen kamu ikut yang partition yang cikgu bagi itu. Cikgu Buat bagi sekarang? ruang lah. Buat sekarang, tulis di dalam tuh. Oh, oke. Jap. Cikgu buat satu ruang dulu untuk kamu, so that kamu tidak melebih-lebih conteng. Nah, oke. Mau buat yang anak panah itu gak juga cikgu? Tidak buat pun tidak apa. Oke. Alright. Lain anak mana deh? Bedil. Lain anak mana deh, cikgu? Dapat buat anak panah pun dapat. Anak panah kamu yang mana nih? Kamu pilih yang draw tuh, ada satu anak panah yang Nina. Kalau- Kejap. Telepon tiada, cikgu. Kalau telepon dapat lah. Buat saja macam, kalau kamu untuk yang itu kamu buat garis saja, dan kamu buat bulatan dia di mana. Cikgu tolong buat dia punya anak panah. Cikgu buatlah. Anak panah dia. Panas ya kan? Oke. Ya. Oke. Macam mana? Danish, Tidak, Haris. Macam mana kau type Haris? kalau si Haris nggak dapat apa itu lukis tuh, maksudnya jari dia besar tuh. Oh, Haris. Aku Gimana- pergi Macam mana teks. kau type? Teks? Mana nih? Haris, kenapa kotan? Kau guna sin sekarang? Astaga, salah. Tadi itu tes siapa tuh? Mana nih, Riz? Oke. Kenapa nggak dapat Kamu padam nih, cikgu nih? pun. Cikgu tes juga. Ya memang tidak dapat padam. Allah. Kalau tak. Jap. Kalau cikgu padam, terpadam semuanya. Jap. Oh, Cikgu buat satu kotak baru untuk kamu. Oke. Alright. Jap, cikgu pun try guna handphone juga lah. Zoom. Makasih Tuhan. Bukan gitu. Start. Cikgu pun sekarang tengah tengok juga. Macam mana mau contohin di Jap? Kalau cikgu tengok dari sini, cikgu nampak. Cikgu nampak ada satu button menulis di bawah tuh kan? Ya, tapi tiada teks. Jap, cikgu nampak ada arrow saja. Kamu pergi pen saja. Kamu ada pen sama highlighter saja kan? Kalau itu tuh apa, cikgu? Highlighter yang lain tuh warna dia. Kalau tengok cikgu pun conteng juga. So punya besar cikgu punya jari. Ya, cikgu pun tidak jumpa teks, mana teks ah? Itulah si Haris dapat buat teks tadi. kau pakai tablet ke? Tuh Danish dapat tuh. Itu bukan teks, Haris. Itu aku tulis, aku zoom. Aku di laptop. Senang lah laptop. Oh. Oke. Tengok cikgu buat garisan. Senang sih kamu nih kan freehand saja cikgu buat. Mana? Apa nih kamu? Tengok cikgu buat freehand saja. Nah. Ui. Ayo, cikgu dah boleh back kok kan? Nah. Boleh delete nih, eraser. Eraser. Macam boleh delete tuh kan? Tidak dapat, cikgu tidak dapat. Lambat. Cikgu pun guna pen juga. Utilize the technology. 137. Astaga, Buruk tulisan cikgu. beda saya punya cikgu.
Cikgu paham juga ke struggle apa. Aduh, cikgu. Oke, pas nih cikgu rasa mungkin gunalah stylus. Kamu pergi carilah di kedai kan, kamu cari yang stylus pen tu kan, kamu try tu conteng-conteng. So that senang pasti kamu buat kerja. Oke, Haris sama Aiman kamu carilah stylus. Itu cikgu punya recommendation. Dan nanti kelas Kenapa matematik tidak senang tuh? kamu tulis. Ada. Kan? Iya. Gitu ah? Apa? Ada lah tuh. Pandai kok. Macam mana? Dari mana kau dapat teks series? Aku kan pakai tab. Apa Ya, cikgu iPad? mencari teks. Tidak pun cikgu nampak teks. Oh iya. Kalau pakai tab memang boleh tuh. Boleh lah ni kan cikgu. Sekali salah. Iya, pas nih. Oke, kamu belilah stylus. Siap-siap. Aiman yang beli stylus. Aiman boleh stylus. Haris pun cari stylus. Murah sih stylus di kedai itu. 10 ringgit sih itu. Boleh bah. Astaga. Cikgu meeting dulu. Oke, sudah? Oke. Apa saya Aiman tulis nih? Oke. Tahan ialah. Oke. Cikgu mark dulu. Sementara. Oke, ini akan berkekalan dalam kamu punya pen ya. Dalam slide nanti. Sin adalah negatif. Oke, betul. Oke. Cos 310, cos ialah positif sebab dia berada di sekuan keempat. Oke, betul. Oke, cikgu tunggu Aiman. Aiman, kalau boleh, oke, enggak apa-apa. Tulis ya. Sorry ya cikgu. Boleh, Bah. Wih. Tak muat screen cikgu. Itulah tuh cikgu. Oke. Itulah. Oke. Besar. Oke, dapat. Oke, good. Oke, so well done. So, jelasan untuk yang ini? Ya, Boleh? boleh. Oke, so kalau kamu tengok, so kalau cikgu tengok semua betul. Oke, tan 195 ialah positif sebab pada sukuan ketiga. Oke, positif, sin negatif pada sukuan ke berapa? Sukuan ke berapa itu? Haris, sukuan ke berapa tuh, Haris? Apa cikgu? Sukuan ke berapa tuh? Yang 3. kau punya itu? Ketiga. Oke, good. Alright. So, ini adalah cara untuk kamu cari nanti. Oke. Ya, soalan ini nanti, soalan nanti, dia punya soalan, dia boleh akan tanya macam gini, ataupun nanti, nanti kau punya, nanti cikgu akan setuju contoh-contoh soalan yang kamu akan tanya. Dan cikgu bagi tahu kamu satu benda, ini, soalan nih, sebenarnya soalan admat. Ini adalah soalan admat, dan soalan, dan cikgu bagi tahu, untuk silibus tingkatan 5 lepas, dorang tidak belajar benda ni. Maksudnya, dorang belajar juga pasal sukuan, tapi dorang tidak go through yang macam kamu buat sekarang ni. Cos 310 ni apa? Dorang tidak belajar benda tu. Dorang hanya belajar basic trigonometry dan dia punya sudut adalah positif atau negatif. Tapi dorang tidak belajar lebih daripada 90 darjat. So itu kira kamu punya syllabus ni advance sikit. So this one, Sekarang cikgu akan masuk ke, tadi cikgu terangkan pasal sukuan 1 sampai 3. So, cikgu tengok semua jelas. Sekarang cikgu akan masuk kepada, sukuan sepadannya ini pun kamu kena take note juga. Sebab kenapa? Kamu kena, faham juga. Setiap sudut ni, pada sin, dia sama dengan sin berapa? Dia kalau macam sin sukuan, kalau macam dia sukuan kedua ni, dia sebenarnya sepadan dengan sukuan keberapa. Dia macam mana mau explain. Yang ini kalau tengok jap. Rujukan sukuan sepadan 180. Dia tidak sepatutnya begini. Oh, okey. Tadi kamu belajar pasal sukuan di mana berada.
Sekarang cikgu akan masuk kepada sukuan sepunya. Okey, sukuan sepunya ni apa yang kamu kena faham adalah dia punya konsep macam ni. Okey, cikgu akan guna satu garisan. Alright. Macam ni. Ni kalau kamu guna komputer kan, yang best dia pasal Zoom ni, kalau cikgu buat garisan lurus gini, at least dia ada bagi satu panduan warna hitam ni untuk cikgu lukis satu garis yang lurus. Okey. Dennis pun boleh try juga itu. Nah, macam ni, tengok. Kamu nampak macam gini kotakan, so cikgu kasih lurus untuk pastikan dia dalam 90 darjah. So ini best dia pasal guna Zoom lah. Okey. So tadi kamu sudah belajar, sini adalah sukuan 1. Okey, sukuan 1. Okey, 1 tu cikgu tulis dalam tulisan Roman. Okey, kalau boleh, kalau kamu lagi senang, kamu tulis dalam tulisan Roman pun should be okay. Okey, sukuan 3 dan sukuan 4. Okey. Sekarang kita akan masuk kepada sukuan sepunya. Okey, contoh dia adalah begini. Okey. Kamu kena ingat setiap sukuan sepunya ni maksud dia macam gini. Okey, kita fokus pada sin dahulu. Sin theta. Okey. Kita fokus pada sin dahulu. Okey, sin theta. Okey. Sin theta, okey, ini cikgu lukis satu garisan sini ya. Dan sini ada satu theta. Okey, sini ada satu theta. Okey, sin theta yang ini, okey, kalau kamu tengok theta ni pada sukuan ke berapa? Satu. Sukuan nombor 1. Okey, sekarang cikgu mau tanya. Pada sukuan ke berapa lagi sin adalah positif? Sukuan 2. Sukuan ke berapa? Sukuan ke 2 kan? Okey, sukuan kedua. Macam ni. Okey, pada sukuan kedua sin adalah positif, betul? Ya. Okey, dan cikgu andaikan pada sukuan kedua ni cikgu akan extend cikgu punya sudut macam gini. Cikgu extend cikgu punya sudut kepada nilai alfa. Macam ni. Okey. So meaning to say sin theta ni nilai dia sama juga dengan sin alfa. Okey, kenapa? Sebab dua-dua dia adalah positif. Okey, so arti kata lain contohlah kalau theta ni cikgu tulis dalam dia sin alfa. Tapi macam mana mau tentukan sin alfa ni? Okey. Dia ada dia punya syarat juga. Bila kita mau tentukan sin alfa ni, dia sebenarnya adalah kamu kena ingat juga sini kita bayangkan sini ada nilai theta juga. Nilai theta dengan nilai theta. Okey, dia macam mirror, cermin. Okey. So maksudnya kalau sini 60 darjah, sini pun mesti 60 darjah, betul? Ya. Okey, kalau sini 60 darjah, sini 60 darjah. Jadi alfa berapa? Alfa adalah berapa? Okey. Kalau kamu tengok alfa tambah dengan theta berapa? 120. Yang ini serat alfa adalah 120. Macam mana dapat 120? Sebab satu garis lurus adalah 180, betul? Ya. Okey, jadi maksudnya kalau 180 tolak 60 sama dengan 120. So meaning to say sin theta sama dengan sin alfa juga sama dengan sin 180 tolak theta. So maksudnya macam gini. Okey, arti kata lain cikgu boleh cakap example dia adalah sin 60 juga sama dengan sin 180 tolak 60 sama dengan berapa? Sin berapa? 120. Betul?
Ya. Okey. So itu adalah yang pertama. Ini kamu kena tahu konsepnya. Okey, sin 60 juga sama dengan sin 120. Dia adalah, ini kita panggil dia sebagai sudut sepunya. Okey, itu cara dia. Okey. Jelas? Okey, kalau cikgu cakap sin 30 juga sama dengan sin berapa? 180. Okey, sin 30 juga sama dengan sin berapa? 120. 180 Tolak tolak 9. berapa? Tolak? 90. Tolak? 30. Tolak? Tolak? 30. 30. Sebab sini ada 30 kan? So sini berapa? Sin berapa? Sin berapa nih? 150. Sin 150. Okey. Kalau mau percaya, okey, mau cek, okey, mau cara double check dia adalah kamu buka kalkulator kamu. Okey, cuba tekan sin 30. Tahu mana butang sin kan? Okey, ada kamu nampak sin sini kan? Ada nampak ada huruf sin situ kan? Okey, sin lepas tu kamu tekan 30. Sama dengan berapa? 0,5. Sin 30 berapa? 0,5, betul? Okey. Sin 150 berapa? 0,5. Yes. Betul? So, arti kata lain kamu kena tahu formula ni. Sin theta juga sama dengan sin 180 tolak theta. Boleh? Cikgu kasih buat le cantik-cantik. Ada soalan? Ada. Tiada. Okey. So, cikgu buat lagi. Sin 30 juga sama dengan sin 180 tolak dengan 30 juga sama dengan sin 150. So, total dia adalah 0,5. Okay, so ini cara dia. Alright. Okay, so itu yang pertama. Okay, tadi itu adalah untuk positif. Okay, itu adalah untuk positif sin. Okay, sekarang kita pergi kepada negatif pula. Okay, negatif sin. Meaning to say, macam mana kita mau tentukan? Okay, macam mana kita mau tentukan sin? Okay, Okey, sekarang kita tengok yang ini pula. Okey, sin theta juga dia sama dengan sin yang di sini. Okey, maksudnya macam gini. Okey, cikgu buat satu garis lagi, satu garisan lagi. Macam ni. Okey, cikgu buat satu garisan sini. Okey, ini adalah sukuan ketiga. Dan remember, kita guna kaedah cermin. Okey, kaedah cermin dan sini adalah nilai theta. Lepas tu yang warna oranye ni pun cikgu kasih buat satu cermin lagi. Okey, warna oranye sini. Okey, nilai theta. Okey, nilai theta sini. Alright. So, kita tengok sin theta ni juga sama dengan sin 180 tolak theta. Okey. Dan juga dia pun sama juga dengan di sini. Contoh sini cikgu ada 60 kan. Okey. Jadi kalau kita mau tahu theta di sini, okey. Sukuan ketiga. Okey, kalau cikgu cakap cikgu punya sudut di sini, okey, yang garisan yang warna biru ni, dia kena tambah berapa? Sini adalah 180. So meaning to say dia adalah sin theta tambah 180. Okey, sin theta. Dia sama. Cuma ingat, sifat pada sukuan ketiga, sin positif kan negatif? Negatif. Negatif. So maksudnya sin theta ni juga sama dengan, okay, sin theta pada sukuan 1 juga sama dengan negatif sin, okay, theta tambah 180 darjah. Okay, sebagai contoh. Okay, cikgu ambil sin 30. Okay, juga sama dengan, okay, kita guna 30 saja.
sin 30 adalah sama dengan negatif sin theta tambah 180, yaitu 30 tambah 180. Coba kira dapat berapa? Coba cari negatif sin 30 tambah 180. Berapa? 180,5. Hah? 180,5? Iya. Oke, coba kamu cari sin 210 berapa? 30 tambah 180 berapa? 0,5. Negatif 0,5. 0,5. Negatif 0,5. Tapi kamu perasan sini ada negatif kan? Ya. So dia negatif jadi apa? Positif. Yes. So arti kata lain kita boleh cakap sin 30 juga sama dengan negatif sin 210. Yaitu pada sukuan ketiga. Jadi sukuan ketiga nilai dia adalah sama, cuma sin ini kena ada negatif. Oke, jadi sukuan ketiga mesti ada negatif. Itu dia punya rule. Oke. So ini yang seterusnya sama juga dengan sukuan keempat. Oke, sukuan keempat cara untuk cari dia punya yang sama. Oke. Sama dengan yang ini, sin theta nih. Sin theta ingat, sin theta adalah pada sukuan pertama. Oke, cara untuk cari dia adalah oke. Kalau kamu tengok di sini dia adalah sin. Oke. Sukuan keempat theta di sini. So maksudnya kamu ambil 360 tolak dengan theta. Oke, tapi ingat sukuan keempat adalah negatif. So letak negatif di depan. Oke, ambil contoh guna 30 juga. Sin 30 juga sama dengan negatif sin 360 tolak dengan 30. Oke. Negatif 360 tolak 30 berapa? 300 berapa? 330, betul? Ya. Oke. So coba cari sin 330 berapa? Sin 330. Negatif 0,5. 0,5. Negatif. Negatif 0,5 ataupun 1/2. Lepas tu negatif jadi positif. Oke. So ini adalah cara pengiraan dia. Jadi ini cikgu kasih apalah. Oke. So ini cikgu kasih buat satu ruang so that kamu boleh buat rujukan. Ini cikgu tinggalkan satu ruang so that kamu boleh tengok rujukan dia. Oke. So ini adalah benda yang kamu kena tahulah. Oke, dan kalau kamu perasan, oke, bentuk dia ni adalah bentuk ribbon. Oke. Ini cikgu lukis di sini dulu. Mana yang sesuai? Oke, ini cikgu guna warna kuning. Oke, kalau kamu perasan bentuk dia ni di sini. Oke, so ini cikgu warna sini. Wah. Oke, sini dan juga di sini. Oke. Oke, kalau kamu tengok dia adalah bentuk ribbon. Oke, dia adalah bentuk macam botai. Oke, botai yang laki itu, botai. Oke, jadi erti kata lain, oke, sin konstan semua pengiraan dia adalah sama. Cuma untuk cari sukuan kedua, untuk mau cari sama dia, formula dia adalah begini. Oke, ini kamu kena ingat. Oke, untuk sukuan kedua formula dia adalah oke, sin theta, oke, dia bukan sin theta, sorry. Theta sama dengan theta pula, sorry. Alpha, contoh alpha. So alpha ni adalah nilai yang besar, nilai besar adalah sama dengan theta 180, sorry. 180 tolak dengan theta. Maksudnya ini. Oke. So untuk cari dia punya sama, kita kena tolak dengan 180. Oke, yang kedua adalah yang sukuan ketiga. Sukuan ketiga untuk alfa dia adalah 180 tambah dengan alfa. Tambah dengan theta. 180 tambah dengan theta. Dan untuk yang sukuan keempat dia adalah 360 tolak dengan theta. Oke, apa maksud semua ni? Sekarang cikgu akan tunjukkan. Oke, ingat sukuan kedua
nilai alfa sama dengan 180 tolak theta. Theta ni adalah daripada sukuan 1. Ingat tak? Theta sukuan 1. Sukuan 1. Satu sentiasa positif. Okey. Alfa yang di sini pula, contoh sin kostan kamu lepas ni, okey, dia adalah sama dengan 180 tambah dengan theta dari sukuan 1. Okey, untuk yang ini pun 360 tolak theta sama dengan alfa di sini. Okey, ini cikgu akan tinggalkan. Okey, cikgu akan bagi contoh dia. Contoh, example. Okey. Cari. Okey. Okey. Dia adalah sudut. Okey, cari sudut rujukan oh, shoot. Alamak, cikgu punya slide terpadam tadi. Alah, punya cantik tu slide tadi terpadam semua. Oh. Saya mau cek balik tu slide yang sebelum ni. Alah, punya cantik tu slide. Okey, enggak apalah. Nanti kamu boleh tengok recording juga. Nanti cikgu akan dapat screenshot. It's okay. So kita boleh teruskan saja. Kamu boleh dengar suara cikgu? Boleh. Alright. Okay, sekarang cikgu akan masuk example. Sorry, tadi cikgu terkeluar. Tiba-tiba cikgu terkena kick out tadi. Siapa kick cikgu tadi? Okay, so kita akan tengok sudut. Okay, tentukan sudut rujukan. Sudut rujukan sepadan. Okay, sepadan bagi setiap sudut. Okay, setiap sudut berikut pada setiap sukuan. Okay, pada setiap sukuan. So, cikgu akan bagi satu contoh. Okay, lepas ni cikgu mau kamu try buat. Okay, cikgu akan bagi 2 contoh lah. So that kamu dapat the idea macam mana flow dia punya soalan ni. Okay, so soalan nombor 1. Okay, soalan A. Okay, cikgu bagi dalam, okay, ini cikgu bagi 150 sudut 150. Okay, 150 darjah. Okay, ini adalah 150 darjah dan okay, kita akan tengok pada setiap sin kostan nanti kita akan masuk dulu. Okay. First kali adalah kita tengok dulu untuk untuk sukuan. Okey, ini 150 ni sukuan ke berapa? Kedua. Ketiga. Okey, 150 ni adalah sukuan kedua. Jadi kalau 150 sukuan kedua, maksudnya sukuan pertama dia sama dengan sukuan pertama sudut berapa? Okey. Macam mana kita mau tentukan? 150 ni juga sama dengan sukuan pertama pada pada sudut berapa? Dia punya nilai. Sudut 2. Kita guna okey. Sudut. Dia ini adalah sudut 2 kan? Okey, sekarang ini adalah sukuan 2. Sekarang kita tengok dulu sukuan pertama. Okey, kita guna yang kaedah ribbon tadi. Okey, macam ni. Okey, cikgu buat satu garisan gini. Dan cikgu buat satu garisan sini. Okey. So, untuk garisan ni kalau kamu tengok dia adalah pada sukuan kedua. Okey, dia adalah pada sukuan kedua. Okey. Maksudnya dia begini garisan dia. Sini. Ini adalah 150. Okey. Jadi 150. Yang di sini kamu rasa berapa? Ini berapa? 30. Kalau 150 di sini adalah 30. Okey. So maksudnya sukuan pertama dia berapa? Ingat kaedah cermin. Sukuan pertama dia adalah 90. kalau sini 30, sini berapa? Oh, 30.
Oke, kalau sini 30, sini berapa? 30 lah juga. 30 juga. So maksudnya sukuan pertama adalah 30 darjah. Oke, ini adalah yang sama dengan dia, sukuan 1. Oke, ini adalah sukuan 2. Oke, sukuan 3. Oke, sukuan 3 tadi apa formula dia? Sukuan 3. Apa formula dia tadi? 180 darjah tolak dengan 30. Eta. theta. Theta adalah 30 darjah. Oke, theta adalah 30 darjah. Sebab kita ambil semua nilai theta pada sukuan pertama. Oke, 180. Tolak ke tambah? Tolak. Tambah. Sebab dia di bawah sukuan ketiga kan? Sini, Bukan tolak 30 kah? darjah. Tambah. Sebab kan, oke, tengok sukuan ketiga di mana? Di bawah kan? Ya, Ya. 140 Lebih kan? daripada 180 kan? Ya. So maksudnya dia kena tambah 30. Oke, 180 tambah 30 sama dengan berapa? 210. 210. Oke, sukuan keempat. Apa tolak apa? Sukuan keempat. 360. 360 tolak dengan 30. 30 darjah. Oke, berapa? 330. 330 darjah. Alright. Oke, sekarang cikgu bagi lagi satu soalan. Oke, lepas tu kamu try buat. Cikgu tulis sini. Oke. Alfa adalah 190.5 darjah. Oke, sekarang cikgu mau tanya, 190.5 darjah ni sukuan ke berapa? Sukuan ketiga. Sukuan ketiga sebab dia lebih daripada 180. Okey. So maksudnya kita lukis, okey, sebaik-baiknya kamu lukislah graf dia macam gini. Okey, lukis ini. Okey, and then kamu lukis melintang. Okey, and then kamu lukis dia berada di sukuan ketiga di sini. Okey. Ini coba kasih lukis graf dia. So sini dia adalah 190 darjah. 190.5 darjah. Okey. So ini adalah sukuan ketiga. Jadi sukuan satu dia apa? 60. Okay. Jadi kalau kamu tengok di sini, sukuan ketiga macam mana mau dapat 60 kah? Okey, coba tengok. Okey, sukuan ketiga tadi dia adalah 180 tolak dengan tambah dengan alfa kan? Tambah dengan theta kan? Ya. Okey. Jadi sukuan ketiga tadi tu dia dapat daripada 180 tambah dengan theta. Theta adalah sukuan 1 sama dengan 190.5. So, erti kata lain, 190.5 adalah sama dengan 180 tambah dengan theta. So, theta adalah berapa? 190.5 tolak 180. Betul? 110. Ya. Okey. So, alfa sama theta sama dengan berapa? 190. 190.5 tolak 180 berapa? 10.5. 10.5. Jadi 10.5 ni merujuk kepada sukuan ke berapa? Atau Sukuan pertama. Susah. 1. Sebab ingat, nilai paling kecil itu adalah sukuan 1. Okey, boleh? boleh. Okey, sukuan 2. Okey, sukuan kedua. Macam mana mau tentukan sukuan kedua? Okey, sukuan kedua cikgu lukis di sini. Jadi untuk dapatkan sukuan kedua, ini adalah sukuan kedua. So dia adalah 180 tolak dengan siapa? Theta. Betul? Ya. 180 tolak dengan theta, betul? Betul. Okey, sebab dia di sukuan kedua, tolak dengan theta. Theta berapa? 30. Theta berapa? Berapa theta? 30. 180. Theta. 90. Theta rujuk sukuan berapa? Sukuan 3. Theta rujuk sukuan ke berapa? Danish?
Ah, Sukuan theta rujuk sukuan ke berapa? sukuan kedua. Sukuan pertama. Ingat, Oh, semua bentuk mirror di sini ini adalah sama. Oke, so theta nih kita hanya rujuk pada sukuan pertama, baru kita boleh buat sukuan 2, 3 dan 4. Oke, nanti cikgu kasih tunjuk yang dari sukuan 1 lah. Oke, 180 tolak dengan 10,5 darjah. Oke, ini kamu dapat berapa? 170,5, betul? 170 kah? Betul kah? Oke. Ya. Berapa? 180 tolak 10,5 berapa? 170,5. Ya, betulkah tidak nih? Iya. Cek dulu. 169,5. 169,5. Oke. Oke, sukuan keempat dia di 360 kan? Oke. Ya. 360 derajat tolak dengan theta berapa? 169. Hah? 10,5. Ambil yang paling kecil. Oh. 10,5. Ambil yang paling kecil. Kamu guna theta pada sukuan 1 untuk buat sukuan 2, 3 dan 4. Oke, nanti cikgu Oke. Ini kamu akan dapat 100. Oke, ini 6, 5, 4. 149,5. 100 pula. 200. 349,5 darjah. Oke, ini mungkin kamu belum paham lagi. Oke. Cikgu kasih tunjuk yang lagi detail lah. Oke, ini cikgu kasih tunjuk graf begini. Dan cikgu tunjukkan graf begini. Oke. Yang ini kamu kena paham juga yang konsepnya. Oke. So, cikgu kasih lukis satu garisan sini. Oke, garisan ini cikgu anggap dia sebagai nilai theta. Sini adalah nilai theta. Oke. Again, graf nih, dia punya sifat adalah dia ada symmetrical loop. Oke, kalau kamu tengok sukuan 1, cikgu boleh cakap pada sukuan 1. Sukuan 1, ini adalah nilai theta kamu. So bayangkan sukuan 1 kamu ada nilai theta sini. Jadi pada sukuan 2, sukuan 2, jadi refer kepada nilai theta. Sebenarnya nilai theta di sini sama dengan sukuan 2, tapi dia adalah di bawah 180. Jadi cara cari dia adalah 180 tolak dengan theta. Macam ni. Ingat formula ni. Tolak dengan theta. Sebab kenapa? Sifat dia adalah mirror. Ini mirror. Lepas tu sini adalah ini adalah nilai theta juga. Ingat. Nilai theta ni dengan nilai theta ni adalah sama. Kalau sini 60, sini pun 60. Jadi untuk sukuan kedua, sebenarnya ini refer kepada ini. Dia refer kepada ini. Dia refer kepada sudut yang warna kuning cikgu lukis ni. Jadi erti kata lain, nilai theta di sini sebenarnya sama dengan nilai theta ni sama juga dengan sukuan kedua, tapi kena tolak 180. Itu adalah untuk sukuan kedua. So kena ingat yang ni. Untuk sukuan ketiga. Sukuan ketiga sebab theta dia kalau theta kita kasih extend, kita buat mirror juga, kita kasih cermin dia. Cerminkan dia. Sini kita kasih cermin. So maksudnya kuning ni kasih extend. Jadi pada sukuan ketiga, sukuan ketiga, theta ni tambah dengan 180. Dia akan sama juga dengan nilai theta di sini. Sama dengan nilai sudut di sini. So tambah dengan 180 theta tambah 180. Untuk sukuan keempat. Sukuan keempat di sini juga theta, tapi dia di bawah 360. So maksudnya untuk sukuan keempat, keempat dia adalah 360 tolak dengan theta. So sebagai contoh, cikgu bagi lagi contoh paling mudah. Example. Andai kata cikgu punya theta nilai dia adalah pada 35 darjah.
Okey. 35 darjah adalah pada sukuan keberapa? Okey, sukuan keberapa? 35 darjah. 1. Berapa? Sukuan 1. Sukuan 1, betul? Ya. Okey, itu adalah sukuan 1. Sekarang kita tengok manakah which one dia punya sudut rujukan yang sepadan. Okey, jadi sudut rujukan sepadan. Okey, rujukan sepadan. Okey, bagi setiap sukuan bagi setiap sukuan. Okey, jadi maksudnya dia sepadan dengan untuk sukuan kedua. Okey, sukuan kedua dia juga sama dengan 180 tolak berapa? Tolak 30. Tolak berapa? 30. Tolak 5. 30 kah 35? 35. 35. Okey. So 180 tolak 35 berapa? 145. 145. Okey, itu adalah sukuan kedua. Okey, sekarang sukuan ketiga. Okey, sukuan ketiga untuk tentukan dia punya sudut rujukan sepadan, Tambah. nilai theta tu tambah dengan berapa? 35. Tambah ke tolak? Tambah. Apa? Tambah. Okey, 180 tambah dengan 35 darjah. Okey, dapat berapa? 215. Yang lain yang sakut-sakut. Berapa? 215. 215, betul? Ya. Okey, 215. No internet patutlah. Kejap cukup apa dulu. Okey, boleh dengar cukup clear? Boleh. Alright, okey. Kita sambung. Sukuan keempat. Sukuan keempat macam mana mau cari? 360. 360 tolak 35 darjah. Okey, 360 tolak dengan 35 darjah. So dapat berapa? 325. 325. 325 darjah. Okey, good. Okey, so jelasan untuk yang ni? Jelas. Okey, cikgu bagi lagi satu example sampai lepas ni cikgu mau kamu buat. Okey. Example lagi. Okey. Another example cikgu bagi. Okey, bagi cikgu satu sudut. Sudut 20. Bagi jangan bagi 20, bagi yang paling okey. Cikgu tidak mau kamu bagi nilai sukuan satu, bagi nilai lain. 120. 120 paling senang. Okey. Okey, 120 sukuan ke berapa? Kedua. Sukuan kedua. Okey, jadi kalau ada sukuan kedua, macam mana mau cari sukuan pertama dia? Tolak 180. 180. Jadi maksudnya 180 tolak dengan 120 dapat berapa? 60. 60. So maksudnya 60 ni adalah kita punya apa? Rujukan kan? Betul.
Ya. Okey, 60 adalah rujukan, dia adalah nilai theta kita. So kita guna sukuan 1A untuk cari nilai untuk cari sukuan-sukuan lain. Okey, sekarang kita masuk sukuan ketiga. Okey, macam mana mencari sukuan ketiga? 120 120. tambah 60. 80 tambah 60. Okey, good. Okey, sama dengan berapa? 240. Alright, 240. Okey, sekarang sukuan keempat. Okey, sukuan keempat. Okey, sukuan keempat macam mana mencari? 360 tolak 60. Ya. Pandai Haris. Apa ya? Sudah Haris sebut tadi. 360. Okey, sukuan keempat macam mana cari? 360 tolak 60. Berapa? 360 tolak dengan 300. 300. 360 tolak Okey, 60. Okey, sama dengan 300. Ya. Alright, 300. Alright. So, jelaslah untuk yang ni. Ya. Kenapa tadi macam susah? Pehe dok. Hah? Apa? Dia dah rasa. Apa yang susah? Tadi macam susah. Sekali seterang begini senang sikit sudah. Ini terang sikit, ini senang sikit kan. Tadi teacher terang susah sikit. Okay. So this one lagi senang kan? Nampak dia punya konsep kan? Ya. Alright. So yang ini teacher harap kamu boleh. Okay. Yang ini kalau kamu dapat kuasai. Okay. Lepas ni kalau kamu masuk sin konstan, tidak ada masalah. Sebab kalau kamu gabungkan ini dengan sin konstan, sebenarnya dia sama saja. Cuma kamu kena tahu pada sukuan 1 siapa positif. Pada sukuan kedua, siapa positif. Pada sukuan ketiga, siapa positif, siapa negatif. Nah, itu saya kamu kena tahu. Jadi kamu kena letak simbol positif negatif saja di depan. Okey, cikgu akan bagi satu latihan. Cikgu akan bagi tiga sudut. Cikgu mau kamu try buat. Okey, so latihan. Okey, tentukan. Okey, tentukan sudut. Okey. Dalam setiap sukuan yang tidak dinyatakan, maksudnya kalau sudut tu adalah sukuan sudut tu adalah sukuan 1, kalau sukuan 2, jadi kamu kena cari apa sukuan 1 dia, apa sukuan 3 dan sukuan 4. Yang tidak dinyatakan berdasarkan berdasarkan setiap sudut rujukan sepadan yang diberi. So cikgu bagi soalan A adalah ini cikgu bagi paling senanglah 55 darjah. Soalan B cuba cari 137 darjah. Dan soalan C cuba tentukan 310 darjah. Cikgu ada 3 sini soalan. Cikgu mau kamu try buat. Dan cikgu bagi masa sekarang 8.47. Cikgu bagi dalam 5 minit lah untuk kamu buat soalan ni. I think 5 minit should be enough. Dan 8.40 8.55 kita akan bincang dan kita akan tutup kelas. Boleh? InsyaAllah. Try buat soalan ni, nanti kita cikgu akan sediakan kolom siapa yang buat soalan mana. Satu orang buat satu soalan. Boleh? Boleh. Boleh. Alright, cikgu tinggalkan kamu. 5 minit ah. Sekarang 8.52. 8.52. 8.52 kita jumpa semula.
Oke, so siap? Ya. Oke, kalau sudah siap, cikgu kasih assign siapa tulis mana. Oke, untuk 55 derajat, cikgu mau Aiman yang buat. Oke, 55 derajat. Untuk 137, cikgu mau Haris yang buat. Oke, dan 310, cikgu mau Dennis yang buat. Mantap. Oke, boleh mula sekarang. Lemah. Nah, Haris, Dennis mana? Cikgu saya sambung di bawah sebab tidak muat. Nah, oke, boleh. Encok. Kalau udah cikgu. Cikgu. Kalau dalam negatif, jawaban boleh dalam negatif. Ah ya. Dia ada jawaban dalam negatif nih. First kamu cari dulu sukuan 1. Itu sih dia punya rule. Cara mau tentukan sukuan 1. Oke, untuk tadi Dennis kan yang tanya. Ya, Oke, tahu macam mana cari sukuan 1? lupa. Hah? Lupa. Oke, sekarang ini sukuan keberapa nih? Nah, kedua. Yang C, bah? Ini sukuan keempat. Keempat kan? Sukuan keempat macam mana kamu cari sukuan keempat? 360 tolak theta. Theta sama dengan 310 kan, betul? Ya, Betul? ya, Boleh cari theta kan tidak? boleh. Nah, jadi theta itu sebenarnya untuk sukuan keberapa? Semua. Hah? Semua. Theta itu untuk sukuan keberapa? Keempat. Theta itu untuk sukuan keberapa? 2, 3, 4. Sukuan pertama. Always remember, theta tuh yang rujukan theta, yang theta kamu tulis tuh, itu adalah refer kepada sukuan pertama. So bila kamu dapat sukuan pertama tuh, itulah sukuan kedua. Kamu boleh cari sukuan kedua dan sukuan ketiga. Betul? Ya. Oke, cikgu just tulis ya sinilah. Oke, dan yang seterusnya kamu try buat. Oke. 310 derajat adalah sukuan keempat, betul? Ya. Dan kita tahu untuk sukuan keempat kita mau cari dia adalah kita guna 360 tolak theta. Betul? Ya. So, untuk cari theta sama dengan 360 tolak dengan 310. Sama dengan berapa? 50. 50. So, 50 ini sukuan ke berapa? Sama. Sukuan pertama. So, maksudnya untuk cari sukuan kedua, apa formula sukuan kedua? 180 tolak theta. So, theta itu berapa? 50. Yes. Macam tu. Boleh? Boleh. Oke. Cari dulu sukuan pertama. Jadi kita guna formula yang kamu belajar tadi. Oke, dan kamu boleh cari apa sukuan-sukuannya.
Cari sukuan pertama. Itu adalah paling penting. Oke. Siapa nih? Si Aiman kenapa stuck sampai situ sudah? Oke. Dennis sambung sukuan kedua sama sukuan ketiga. Kenapa cikgu? Cikgu tengok Oh. kamu tuh sampai 125 saja. Iya, cikgu. Kau nih cikgu suruh cari 3 dan Ya. 4 juga. Oh iya, cikgu. Bukan nomor 2 saja. Oke. Kayak gitu. Oke, cikgu tengok 43. Oke, Haris oke sudah. Cikgu tengok dia paham sudah. Oke, Haris jelas Haris? Jelas. Alright, good. Yang cikgu dengar. Okay, first thing cikgu mau kamu kuasai ini dulu. And then untuk next class nanti cikgu baru akan masuk kepada kita akan combine sekali dengan sukuan, setiap yang kamu tahu sin konstan tu dengan ini. Cikgu tidak mau kamu keliru lepas ni. So make sure kamu faham dulu yang ini, konsep ni dan juga konsep di mana sukuan 1 siapa positif, sukuan 2 siapa positif, 3 siapa positif, 4 siapa positif. So lepas ni kalau kamu masuk soalan kita gabungkan dua-dua ni should be no problem. Cikgu terus terang cikgu cakap lah, ini soalan admit ni, cikgu pun terkejut kamu jawab soalan ni actually. Belum lagi kita masuk 6.2. 6.2 cikgu boleh cakap kamu mungkin lagi banyak keliru nih. Nggak apa. Itu sebenarnya proses belajar. Alright, cikgu tengok. Dennis betul. Nggak muat tuh cikgu. Oh. Tidak dapat tuh cikgu. Nampak. Dapat. Cikgu nampak. Untuk sukuan keempat apa yang macam mana kamu buat? Sukuan keempat 360 tolak 55. Buat. So boleh paham sudah untuk yang ni? Semua jelas? Jelas. Good. Alright. Jadi cikgu just kasih summarize apa yang kita belajar hari ini. First kali cikgu sudah cerita pasal apa aku buat Iman. Sorry. Jadi apa yang kita belajar hari ini first kali cikgu sudah dedahkan kamu mengenai konsep trigonometri asas yaitu sin konstan. Kamu tahu sudah macam mana tentukan sisi. Yang kedua cikgu sudah bagi tahu pasal cikgu sudah terangkan mengenai trigonometri dalam 360 darjah. Jadi kamu kena faham setiap bulatan tu ada nama dia, sukuan 1 sampai sukuan 4 dan kamu kena kenal pasti setiap sifat sama ada negatif atau positif di setiap sukuan tu bagi sin, cos dan tan, tangent. Dan yang ketiga cikgu terangkan juga mengenai sudut rujukan sepadan. Sudut rujukan sepadan ni kamu kena faham sejak konsep formula dia ni. Dan next week kita akan kita gabungkan kedua-dua ni, di mana kita akan masukkan sin, cos, tan dan juga sudut rujukan sepadan. So cikgu mau kalau boleh sebaik-baiknya kamu ulang kajilah untuk yang ini. Dan untuk kerja kamu apa yang cikgu mau kamu buat, ini cikgu akan bagi terus kerjalah. Sebab yang dalam buku tu kejap cikgu cek dulu yang buku tu boleh gunakan tidak hari ini. Sebentar. So cikgu cek dahulu. Kalau tengok daripada buku kamu ni, sebab kamu punya silibus baru dan cikgu pun tidak pasti sama ada dorang guna silibus baru kah tidak untuk yang ni. Harap dorang guna silibus baru lah. Dorang tidak guna silibus baru. Lagi lah. Sekejap, cikgu cek dulu. Yes, dorang tidak guna. Aduh. Macam mana ni mau bagi kalau ni. Buku ni tidak bagi silibus baru. Alright, tidak apa. Apa yang cikgu mau kamu buat adalah, cikgu akan bagi beberapa latihan. Latihan ni mungkin, nanti cikgu akan, kalau kamu tengok daripada apa ni,
kalau kamu buka yang note yang cikgu post cikgu upload dalam grup tuh, oke, kalau boleh kamu try buat latihan ini. Oke, practice formatif. Practice formatif. Oke, formatif 6.1E. Oke, lepas itu dia di muka surat 274 tuh. Oke, MS 274. Oke, jadi dalam practice formatif tuh cikgu mau kamu buat soalan nomor 2. Oke, nomor 2 sampai D. Oke, soalan nomor 3 sampai E sampai H, dan soalan nomor 4 yaitu soalan E sampai D. Oke, so ini semua ini senang saya ini yang tadi kamu sudah belajar, dan seterusnya itu nanti kita akan go through untuk next class. Oke, so itu saja. Thank you untuk kelas hari ini. Dan kalau ada apa-apa soalan, kamu boleh terus tanya dengan cikgu lah. Oke, boleh? Boleh. Sa. Boleh? Halo? Next kita di center Sa. Woi, Sa. dengar? Sa. Oke, so Eh? Oke, buat yang praktis formatifnya. Oke, so itu saja. Thank you untuk kelas hari ini, dan cikgu akan jumpa kamu minggu depan. Alright. Hah? Halo? Ada. Next week kita kelas. Bah. Kamu Oke. Bah. Oke. So, assalamualaikum, good night, bye-bye, dan jumpa minggu depan. Oke? Sa. Bye-bye. Alright. Bye semua. Oke, cikgu mau keluar dulu, cikgu lapar. Alright. Oke. Bye, Sa. Astaga. Kena angin dia. Kena angin kita kan? Bye Danish. Bye.